Ada satu lagi. Saya kata hari ni saya nak touch bulatan dengan secaman. Bahasa Melayu pun macam secaman. Secaman apa ni? Okay, kalau baca orang putih dia, ada 3 objek. Okay, dalam secaman, dia punya sedik pembelajaran tu sama macam yang you belajar susun linear. Sebenarnya secaman ni ada 2 jugalah. Okay, dia akan sama ada nak susun semua N semua-semua tu, ataupun dia nak susun R daripada N. Okay, kita tengok yang susun semua dulu. Okay, katalah ada N objek kan. You nak arrange, okay, all the N objects tu, tapi involving dengan ada 3 objek. Dalam tu ada secaman. Okay, secaman sebenarnya objek sama. Objek sama means kalau huruf, contoh matematik kan. Matematik tu ada tak huruf-huruf yang sama? Matematik. Huruf apa yang sama? Matematik. M. M ada? M. A. Kan? M ada 2 kalau matematik. Matematik. M ada 2. A ada? A ada 2. Lagi? T ada 2. Kan? Yang lain 1. Sebelum ni kan, sekejap contoh yang korang ada buat ni sebenarnya susun huruf apa? Susun cert. Kan? Susun cert. Nampak tak SRD ni? Tak ada huruf yang sama pun. Nampak? There is no identical objects at all. So, sebab tu kalau nak susun cert, okay, kalau katalah cert kan, you nampak, okay, you ada cert, ada 4 huruf. You nak susun 4 huruf ni dalam sebaris. So, what is the formula nak susun cert tu? Ada 4, nak susun 4 tu. You boleh buat 4 P4, betul? Ataupun equivalent tu 4 factorial. Sebab dia tak ada involve dengan objek yang secaman. Tak ada huruf yang berulang. Yang sama tu tak ada. So, ini formula dia. Okay, nak susun sebaris. So, secaman ni yang saya buat ni adalah sebaris Okay. You nak susun yang tak ada yang sama. Ini formula dia. 4P4, 4 factorial. Ataupun kalau kita buat cara spesifik kan. Pertama ada huruf. Lepas 1 duduk situ, tinggal 3, tinggal 2, tinggal 1. And then you darabkan semua. Ini cara yang melibatkan secaman. So, bila melibatkan secaman, ada 3 objek. You tengok matematik tu sendiri, M ada 2, T ada 2, A ada 2. Okay, the formula is like this. But again, this one tak diberi dalam exam sebab saya kata formula yang diberi tadi hanya 2. Nampak tak tu? Dia punya number of permutation is N factorial. Kalau nak susun N objek, N factorial divide dengan A factorial, B factorial, C factorial. Banyaknya. Adalah factorial ABC kan. Okay, sebenarnya, okay, you ada ABC tu adalah bilangan objek bagi setiap objek secaman. Okay, the number of identical objects for each type. So kalau matematik tadi, ada berapa huruf semuanya? You nak susun berapa tadi? Sebenarnya matematik tu ada 9 huruf. So you nak susun 9. You akan buat 9 factorial. Okay, bahagi. Okay, bahagi tu, yang A factorial, B factorial, C factorial yang dekat formula yang saya bagi tu, dia adalah number of identical objects for each type. So kalau dekat matematik tu, siapa yang you nampak dia tu repeated, yang berulang kat situ, yang ada banyak? M kan? Betul tak? You akan buat M tu sebab M ada 2, you buatlah bahagi 2 factorial. Okay, siapa lagi yang ada yang ada lebih dari 1? A tadi, betul? A ada 2. So you pun buatlah 2 factorial sebab A ada 2. Okay, lagi apa lagi? T tadi kan? T. Letak T ada berapa? T ada 2. Letak 2 factorial juga. Maksudnya dekat bawah ABC tu, bilangan objek yang you nampak ada berapa banyak? Okay, objek-objek yang sama tu, yang maksudnya yang berulang tu, siapa? Dan dia ada berapa? Lepas tu dia kata bilangan objek. Oh, wow. Okay, bilangan objek. Bilangan. Berapa bilangan dia yang timbul tu? Sebab tu kalau matematik 9 factorial bahagi 2 factorial darab 2 factorial darab 2 factorial. Kalau you tekan, you jangan tekan 9 bahagi 9 factorial bahagi masa kurungan 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Nanti dia dapat make error. You kena tekan, cuba tekan. You dapat berapa? Sebab dia kena tekan darab 9 factorial. Dan cara tekan pun kena pandai juga. Salah tekan pun tak boleh kan. 9 factorial bahagi kurungan 2 factorial. Kalau you tak tekan darab, nanti dia jadi error. Dia jadi syntax error. Syntax error. So you kena tekan darab juga. Maksudnya menulis di kertas tak apa. 9 factorial bahagi 2 factorial 2 factorial 2 factorial. Tapi menekan itu kena tekan darab kat tengah-tengah ni. Okay? Itu cara kita nak
mencari bilangan, pilih atur bagi an objek yang melibatkan objek secaman. Okay, determine the number of permutations for an object involving identical object. So nampak je secaman ni, this is the formula. N factorial divided by A factorial, B factorial and C factorial sampailah berapa-berapa banyak yang ada sama dekat kataan U tu. Okay, so cuba kita tengok lasihan Kediri, self exercise 4.4, page 1 to 7. So hepatitis kan, hepatitis ni cuba tengok. Sebab dia memanglah macam biasa kan kalau you tengok, kalau you buat sebelum ni kan yang dekat buku teks tu. You ada cert, you ada locus, you ada vector, you ada permutasi kan. Kalau you macam scan, tengok semua huruf tu tak ada yang sama, tak ada yang berulang. So that one tu you buat yang biasa. Okay? Permutation yang biasa yang you buat sebelum linear. Tapi bila you tengok hepatitis, you nak susun ni, dia kata dia nak susun hepatitis, you tengok, adakah kita boleh buat macam biasa? 3, 6, 9. Oh, 9 factorial kan? 9P9. Boleh ke? Tak boleh sebab you nampak, kalau you scan, you tengok apa yang ada nampak dia appear more than once. Yang you nampak huruf apa yang macam timbul lebih dari sekali. T dengan I. T dengan I kan. Jadi, yang ini dia bukan biasa-biasa. Dia jadi luar biasa. Okay. Involving with identical object secaman. Alright. So, cara nak kira? Okay, kira semua. Hepatitis ada berapa huruf? 9. So, you akan pakai formula. Okay. 9 factorial bahagi, okay, factorial, B factorial, C factorial. A, B, C tu yang ada sama. Dia bukannya wajib sampai 3 tau. You tengok pada hepatitis tu. Tadi kata yang sama T dengan I kan? Okay, sekarang T ada berapa? 2. T ada 2. Jadi bubuh 2 factorial untuk T. Okay, lagi apa sama tadi I kan? I ada berapa? 2. 2 juga. Jadi bila I ada 2, sebab tu dah dekat bawah 9 factorial tu ada 2 factorial. Lepas tu sebelah dia 2 factorial tadi. Sebabnya 2 factorial yang pertama untuk T sebab T itu appear twice kan. T itu ada 2. Lepas tu sebelah dia I pula sebab I itu ada 2. Dia tak ada lagi sebelah sebab itu je huruf yang appear more than once. Okay. So tekan kalkulator 90,720. This next one. Benda nak sebut ni. Saya selalu my sis kan. So benda ni kalau you tengok pun, seramnya aku banyaknya kan. Nampak S pun dah banyak dah. Nak sebut pun seram juga kan. Okay, saya zoom my sis kan. Okay, so yang ini kalau kita tengok, dia involving with secaman lah. Ada 3 objek sebab you dapat, S ada banyak lah. Alamak, S satu banyak kan. M, S ada banyak. Lepas tu K tak ada. Okay, so sebelum tu, kalau you tengok ada involving secaman je, you tengok, okay, kira dulu. You calculate all the letters ada berapa. So you akan buat 14 factorial. Okay, tengok. S ada berapa? S ada 5. S ada 5. Lagi apa yang ada banyak tu? K satu je. Okay. I ada berapa I? I ada 3. 2, 3. Okay, I ada 3. Lagi O 2. O ada 2. Okay, O ada 2. Ini kena hati-hati sebab panjang sangat dia punya letters ni. 02 lagi O ada 2. S dah M 1. Okay, itu je. Itu je ya. Okay. So ready lah. Maksudnya you tahulah tadi berapa? Tengok dah tak ingat dah. Berapa huruf tadi? 14 Betul? 14. 14. So bila 14, okay. Yang S5 tadi tu, bubuh 5 factorial. I ada 3, bubuh 3 factorial. O ada 2, bubuh 2 factorial. So mana-mana huruf yang ada sama tu appear more than one. So you put factorial sampailah cukup. Ketiga-tiga huruf tu. Macam kalau hepatitis tu sebab T dengan I je. Sebab tu ada dekat bawah dia 2 factorial. Kalau yang Schistosomiasis tu dia ada SIO yang sama kan. So ada 3 lah factorial kat bawah tu. Macam tu. Itulah dia cara 60,540,480 cara nak susun Schistosomiasis. That one. Okay, boleh. So ini kena hafal. Ini soalan-soalan linear lah. Okay. Yang ni pun kan, okay, dia kadang-kadang macam tadi tu you nampak huruf tu sama. But this one ni, soalan 2 ni kan, okay, tak nampak pun dia tu macam nampak sama tapi macam biasa. Tapi sebenarnya dia ada 3 objek. Okay, sebab contoh ni kan, kita ada 5 batang pen biru, you have 5 blue pens and 3 red pens in a container. Dia kata dia nak
susun dia dalam satu baris. So nampak perkataan satu baris ni, dia bukan bulatan tau, dia satu baris in one line. Okay, so ini adalah linear permutation. So kalau ikutkan macam mana cara nak kira nak kira bintang nak dalam sebaris tu? 5, 3. Sebab you tengok pen biru ada 5, so pen biru tu ada 5, macam dia ada banyak benda yang sama, identical object. So bila ada benda sama, dia akan involving dengan secaman tu lah. Okay, so formula dia kita akan apply yang ni. Okay, C apply. Macam cuba apply. Boleh pula maksudnya sekarang biru lah yang ada 5. Tak, biru ada 5, merah ada 3. Biru ada 5, merah ada 3. Okay, macam mana cara dia nak kira ni? 8 factorial 8 factorial, 8 sebab 8 ada 8. Okay, 8 factorial bahagi bahagi 5 factorial darab 5 3 factorial. darab 3 factorial. Pandai. Sebab 5 ni untuk biru, 3 ni untuk merah. Macam itulah kan. Walaupun dia bukanlah exactly macam nampak jelas macam huruf tadi, tapi yang this one applied for secaman, identical objects. Nampak yang saya buat colour tu, ambil pen biru, pen merah macam tu kan. So tekanlah calculator, dapatlah jawapan dia 56 kat situ. Boleh? So saya harap you pandai lah ya, sebabnya lepas ni untuk assignment ni maksudnya you dah habis chapter 4, dia akan bagi you soalan-soalan, you sendiri kena pandai nak analyse. Oh, this one ni linear ke? Linear with secaman ke? Identical object ke? Or dia susun bulatan ke? Meja bulat? Ataupun dia susun macam bracelet ke? You sendiri kena fikirlah. Alright? Okay, next one. Soalan 3. Okay, statue. Ni sama macam pen kita tadi. Dia pakai objek. Okay, bukannya huruf. Tapi you know that macam ni ada bendera kan. You have 4 white flags, 6 yellow flags. Okay, inside a box, you have to find the number of ways to attach the flags in a line or a vertical pole. Okay, dia nak susun dia dalam satu line. Sama jugalah ya, susunan linear lah. Dia nak susun macam 4 line kan. Susun 4, lepas tu 6. Tapi macam mana nak susun tu? Macam combination dia tu macam kan, nak combine macam mana arrangement yang you boleh susunkan bendera tu jadi macam tu. So you tengok dia macam identical object lah juga sebab you have, kalau white tu you have 4 kan. Kalau yang macam yang yellow tu you ada 6. Okay, so you nak susun tu, so dia melibatkan secaman lah, identical object. So kena kira ada berapa semua untuk letak yang n factorial kat atas tu. 10 factorial 10 factorial bahagi 4 factorial 6 factorial. Pandai. Lepas tu bahagi dengan 4 factorial 6 factorial. Sebab 4 tu untuk putih, betul? White flags and 6 for yellow flags. Macam tu je. Yang tak je ni adalah bila kau lupa formula. Ada tak? Apa pun tak boleh buat kan? Okay, so answer dia 210. Gitu kisah dia. Okay, boleh? Okay. Saya Ya. kalau dia bagi syarat Dia bagi syarat. Syarat macam ni lah ni kot. Ni kan soalan 4 ni kan, syarat kan. Yang tadi very simple tu lah. Okay, jom kita tengok Okay, question 4 dia kata. Find the number of odd numbers, okay, bilangan nombor ganjil yang dapat dibentuk daripada semua angka 3, 4, 6, 8. Okay, dia macam ni. Macam seram sikit lah. Okay, 3, 4, 6, 8. Okay, ni latihan kendiri 4.4, 1 to 7. Dia nak nombor ganjil. Okay, so ini macam kita buat yang nak susun nombor ganjil. Okay, letak dulu spacing. Spacing tu ada berapa nak buat ni? Kita semua angka lah. From to be formed from all the numbers 3, 4, 6 ni. Semua 3, 4, 6, 8 ni ada 4 numbers. So you letak 4 spacing untuk letakkan dia. Tapi dia cakap dia nak odd numbers. Yang mana you know that when odd numbers, okay, dia punya indicator dia adalah dekat nombor last, betul tak? Nombor last tu yang you tahu, oh kalau odd, kalau ganjil dia mesti nombor-nombor ganjil 1, 3, 5, 7, 9 dekat last. Kalau dia tu even, genap mesti dekat belakang tu 0, 2, 4, 6, 8. Tapi sebab kita punya option adalah 3, 4, 6, 8, jadi untuk dia tu untuk menjadi nombor ganjil odd numbers, siapa yang patut you letak dekat belakang sekali? 3. Okay, 3 kan? 3. You boleh letak 3 je kat belakang tu. Jadi
ada satu je option. Okay. Yang 3 bawah tu nombor 3. Atas tu bilangan option. Satu cara saja. Okay, sekarang ni dia kata semua angka 3, 4, 6, 8 tu dengan semua angka selain 3 muncul tepat 2 kali. Maksudnya nombor 3 je muncul sekali, 4, 6, 8 boleh muncul 2 kali. Maksudnya 4 boleh muncul 2 kali. Ada 4, 4. 6 pun boleh muncul 2 kali. 6, 6. 8 boleh muncul 2 kali. So sebenarnya dekat tempat belakang tu, yang belakang ni kan saya dah letak dengan yang belakang ni saya dah letak satu dah. Jadi sekarang ni untuk tempat depan ni ada berapa lagi angka. Ada berapa angka yang saya boleh letak dekat depan ni? 6. 6 kan? Sebab 4 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali, so ada 6. Tapi sebab macam melibatkan secaman, sebab 4 boleh muncul 2 kali, 6 2 kali, 8 2 kali. Jadi dia melibatkan secaman lah, identical object lah. So ada 6. So you akan buat 6 factorial. Okay. Tapi yang satu ni sebenarnya adalah untuk yang ni lah nombor 3 tu. Ni satu kat sini. Okay. Yang saya buat yang 1 factorial itu adalah untuk nombor 3 yang appear last untuk dijadi odd tadi tu. Ganjil. Lepas tu you akan bahagi dengan apa yang sama tadi, yang muncul lebih daripada sekali tu, appear more than once. Nombor tadi kan, digit 4 kan, dia muncul berapa kali? 2. 2 kali. 2 kali. Nombor 4. 6 ada berapa kali? 2 kali. 2 factorial untuk 6. Lagi 2 factorial untuk 8. 8. Macam tu lah. Ini yang melibatkan, ni yang saya cerita tadi lah ni semua yang saya cerita tu. So kita akan pakai 6 factorial, 1 factorial. 6 factorial darab 1 factorial, bahagi 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Itu untuk 4 yang appear 2 kali. Yang kedua tu 6 yang appear 2 kali, 8 yang appear 2 kali. So jawapan dia 90. So dia complicated sikit lah. Tapi biasanya macam ni tau, you all jangan risau sebab di SKP kita punya syllabus untuk yang secaman ni, dia tak akan tanya yang complicated, yang macam yang you buat linear biasa kan, yang linear biasa yang dia ada odd lah, more number greater than 6,000 lah, tapi dia odd kan. Dia tak akan tanya yang complicated, dia akan ada satu syarat saja, one condition only. So don't worry lah, last kali problem solving